Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam berbahagia, salam pertemuan. Apa khabar anda semua? Doa saya anda sihat walafiat. Ya saudara, saudara Sri Temasek, apa khabar anda? Kita juga dengan saudara Azizi Muhammad, itu di Instagram. Saudara Mazlan Syari di TikTok. Saudara jangan lupa boleh like, share, subscribe. Satu di Facebook, satu di TikTok, satu di Instagram. Kalau ada gangguan, boleh pergi ke TikTok ataupun ke Instagram. Saudara ada ID Budiman, saudara Adam Yusof, Izzuddin, Waalaikumsalam. Saudara Masran Abdul Hamid, saudara Zakaria Pakya, saudara Hazim Azim, saudara Hey Bob Azhar, saudara Masran, saudara Zakaria Pakya, terima kasih. Abdul Hamid dari Kuantan, saudara Umar Rafi, gitu juga saudara Yam Puak. Saudara, petang ni minum apa ya? Kawasan rumah saya ni nampak kayaknya hujan. Saudara dari Oslo ni, saudara Awi lama tak jumpa, lama tak muncul Awi Baik saudara, sambil anda minum petang, saya melabun sedikit dalam segmen memori hari ini, saudara. Sebenarnya saya masih lagi bercerita tentang kehidupan dan kenangan saya bersama almarhum Datuk Harun Idris, dan saya masih lagi menatap buku ini, saudara, iaitu Diary dari Penjara, yang merupakan catatan peribadi Allahyarham Datuk Harun sepanjang beliau berada di belakang jeriji tabir besi, saudara. Nak buat perjalanan kehidupan seorang pejuang bangsa. Baik saudara, dalam keadaan begini banyak orang mungkin tak tahu. Sebenarnya Allahyarham Datuk Harun Idris ni, beliau mempunyai kenalan yang ramai di seluruh dunia. Lebih-lebih lagi jiran tetangga kita iaitu negara Indonesia. Antara sahabat karib ataupun teman seperjuangan dengan Allahyarham Datuk Harun adalah Allahyarham Tun Adam Malik. Beliau merupakan Menteri Luar dan Wakil Presiden. Kalau di Malaysia ni, kalau Wakil Presiden selalunya timbalan Perdana Menteri lah, saudara. Dan beliau sering melawat. Kalau datang ke Kuala Lumpur, apabila dapat tahu Allahyarham Datuk Harun sakit, dia akan datang dari Jakarta terus datang ke Kuala Lumpur untuk melawat Allahyarham Datuk Harun di hospital, saudara. Dan satu benda yang perkara yang dilontarkan oleh Pak Adam Malik ini, dia masih lagi meragui keabsahan ataupun legitimasi, ataupun meragui bahawa Datuk Harun ini bersalah. Secara peribadinya beliau menyatakan bahawa Allahyarham Datuk Harun tidak bersalah. Tapi undang-undang telah pun memutuskan begitu. Dia akurlah sebagai seorang pembuat undang-undang, iaitu sebagai legislatif. Beliau sebagai Menteri Luar menghormati undang-undang di negara ini. Seringkali dia menyatakan sebenarnya Harun ini tak bersalah, katanya. Ya saudara. Dan antara kenangan yang dicatatkan dalam buku yang saya baca, yang masih lagi kekal dalam ingatan Allahyarham Datuk Harun sepanjang dia menulis catatan diarinya, dia mengatakan seringkali Pak Adam datang dari Jakarta ke Kuala Lumpur membawa rokok kegemarannya. Baru saya tahu rupanya Allahyarham Datuk Harun selain isap pipe, dia suka isap rokok kretek, saudara. Saudara, jadi itulah merupakan oleh-oleh ataupun buah tangan seorang sahabat. Dari Jakarta, dia bawa rokok kretek. Kadang-kadang dia datang ke Kuala Lumpur, tak ada kesempatan, tak berpeluang. Maklum sajalah, Tok Harun berada dalam penjara. Bukan semua orang boleh masuk setiap waktu. Jadi kadang-kadang Pak Adam mengirimkan rokok itu kepada anak sulung Datuk Harun, yang seringkali dapat peluang melawat Tok Harun di penjara Pudu, iaitu Datuk Mazlan Harun, saudara. Jadi sebenar-benarnya, saudara, mungkin ramai tak tahu bahawa Pak Adam ini adalah antara tokoh yang terlibat mengendurkan ataupun menghentikan kekecohan
hingga membawa perbalahan dua negara, iaitu Indonesia dan Malaysia dalam peristiwa konfrontasi. Mungkin anak-anak muda hari ini tak tahu. Sekitar tahun 1964, tak silap saya lah, Malaysia dengan Indonesia terjebak dalam konfrontasi, iaitu perbalahan antara almarhum Tengku Abdul Rahman dengan Soekarno. Jadi Soekarno pun mengeluarkan kenyataan, besok menjelang ayam berkokok, mana maksudnya dini hari waktu pagi katanya, menjelang ayam berkokok Malaysia kita tawan. Itu Melaya waktu itu saya. Jadi itulah kenyataannya. Dan saya ingat lagi, saya kecil lagi waktu itu saudara, Indonesia mengirimkan tenteranya ke Malaysia. Sebab tu ramai dapat yang tangkap di Johor, di sekitar Kota Tinggi, sekitar Batu Pahat, ya saudara. Ada di perairan di Johor tu, tentera Indonesia dia datang menyeberang ke negara kita ini. Begitu juga di Melaka, di Pangkor, malahan di Kedah. Jadi gawat saudara waktu itu. Tambah-tambah lagi, tak silap saya, banyaklah tangkapan yang dilakukan melibatkan pasukan tentera daripada Indonesia, iaitu di Sarawak khususnya, iaitu di sempadan antara Malaysia dengan Indonesia, itu di Kalimantan. Rakyat waktu itu saya ingat lagi saudara, macam mana ibu saya waktu malam sering berpesan, dia kata jangan buka banyak lampu, takut. Seolah-olah gambarannya seolah antara Malaysia dengan Indonesia ni berperang dalam konfrontasi. Bagaimanapun, atas usaha, saya yakin bahawa Datuk Arun juga terlibat bersama dengan Pak Adam Malik, Allahyarham Tun Razak, akhirnya dapat mengendurkan dan berakhir konfrontasi dengan piagam perjanjian di Bandung, perjanjian Bandung, di mana Indira Gandhi datang terbang daripada India sebagai moderator untuk menyelesaikan masalah perbalahan dua negara ini. Jadi usaha damai yang dilakukan oleh Tun Adam Malik tidak boleh kita lupakan. Bagaimana kita dua bersaudara ini yang terjebak dalam kancah perbalahan boleh didamaikan. Jadi jasa Tun Adam Malik itu ada. Sebab tu rasanya tak silap saya ada juga keluarga Tun Adam Malik yang adik iparnya ke atau keluarganya lah yang tinggal di sekitar Kampar kalau tak silap saya. Jadi sebab itu Tun Adam Malik ni dia rapat lah hubungannya dengan negara Malaysia ini. Tambah-tambah lagi sahabat karibnya adalah Allahyarham Datuk Arun. Sebab itu beliau juga merasa kecewa bila mendapat tahu Datuk Arun dijebak dalam kawan. Saya tengah buat live ni, cerita kisah silam. Sekejap lagi saya call balik. Saudara, jadi dalam bagaimanapun perbalahan itu semua selesai, alhamdulillah, dan kita ada perdamaian yang berakhir dipanggil sebagai Perjanjian Bandung. Jangan lupa saudara, bulak boleh buka dalam Wikipedia, boleh search lah dalam YouTube dan sebagainya, dan Bandung Treaty. Indira Gandhi pada Tun Razak, Allahyarham Ghazali Syafi'i, saudara. Begitu juga Tun Adam Malik serta pemimpin-pemimpinnya. Jadi saudara, sebab itu semasa saya berkunjung, ini sejarahnya saya macam saya ceritakan 2 hari lepas. Semalam saya tak dapat mengadakan live kerana mesyuarat UMNO bahagian saya. Jadi 2 hari lepas saya ada bercerita bahawa sewaktu saya membawa rombongan wartawan daripada Kuala Lumpur berkunjung ke negara Indonesia sekitar tahun 1982. Saudara, saya juga dapat selain berkunjung menjadi tamu pada Pak Dubes, Duta Besar Malaysia di Jakarta waktu itu, Allahyarham Datuk Muhammad Rahmat. Kalau Datuk Musa dia kata Mak Bulat. Saudara. Jadi dalam kunjungan itu saya juga berkesempatan bertemu dengan Tun Adam Malik, di mana mesra dia menyambut kami di rumahnya. Dia menyediakan nasi geduk. Baru saya tahu Indonesia ada nasi guduk. Nasi guduk kan, saya tak tahulah. Tapi sebenarnya macam kita di sini lah nasi bungkus lah, ataupun nasi kandar. Sedap saudara, ada ayam. Tapi saya tak makan lah. Saya tak makan ikan keli, ikan lele. Tapi yang saya suka sangat tu dia punya gulai ayam.
Ini dimasak oleh isteri Pak Adam sendiri, ya saudara. Jadi dalam pembunuh tadi kami berbual lah. Dia kata antara nasihatnya kepada saya ingat lagi, daripada sebagai warga jurnalis. Ini kata Allahyarham Pak Adam. Sebagai warga jurnalis, saudara juga turut berjuang demi lestari bangsa kita, iaitu bangsa Melayu. Pak Adam ni jiwanya kental, macam mana jiwa Datuk Arun. Kental perjuangannya pada warga bangsa Melayu. Kemudian dia kata, ingatlah pesan Pak Adam, bahawa kita bangsa besar dari Kepulauan Nusantara yang besar. Jadi kita adalah sama budaya, keturunan dan seagama. Jangan biarkan bangsa asing memecah belahkan kita. Jangan biarkan kita saling bermusuhan antara satu sama lain. Jika ada perbezaan, itu pesan Pak Adam, saudara sebagai warga jurnalis, tulislah, carilah titik perdamaian sebagaimana yang saya pernah lakukan waktu Malaysia dan Indonesia terjebak dalam konfrontasi. Pak Adam juga mengingatkan saya, dia kata, saudara harus ingat, jangan sampai Malaysia mengalami peristiwa sebagaimana yang kami pernah alami. Rupanya Indonesia pernah mengalami kejutan apabila 7 panglimanya dibunuh oleh gerombolan komunis. Kerana waktu itu PKI, Partai Komunis Indonesia, cuba menguasai negara Indonesia. Dan 7 orang jeneral Panglima Angkatan Tentera Indonesia, TNI, ditangkap. Cara mereka menangkapnya, ketuk pintu tengah malam, letak surat, ini adalah perintah Bapak Presiden. Kita, dia Indonesia tak ada raja. Jadi Presiden tu segala-galanya lah, saudara. Jadi kalau titah perintah Presiden, semua kena akur. Jadi dengan surat itu yang ditulis, mungkinlah surat itu fake ataupun surat palsu, saudara. Jadi 7 panglima itu dibawa ke satu tempat. Nama tempat itu saya berkesempatan, saudara, pergi. Saudara Berjamalia Sa'ban, orang Kampar banyak kat Pekan Parit katanya. Tu saya minat King Gas, betul? Mak Bulat mesej membuat mesej orangnya itu ikut komen orang RTM lah, ya saudara. Jadi dalam peristiwa di Lubang Buaya itu, saya pernah pergi di Jakarta. Saudara kalau mampir ataupun berada di Jakarta, jangan lupa pergilah ke tempat itu, nama dia Lubang Buaya. Dia bukan buaya, tidak saudara. Sebuah perigi yang dalam, di situlah 7 panglima tentera. Panglima tertinggi 7 orang, kecuali Suharto saja yang berjaya melepaskan diri. Yang lain semua ditangkap oleh komunis, lepas tu diikat pada pokok, itu pokok getah, lepas tu badannya disiat-siat menggunakan syilit. Jadi malahan kemaluannya dipotong, dan setelah mati, mayatnya dalam keadaan bogel dicampakkan dalam lubang. Tak besar, macam perigi, saudara. Tapi di Indonesia dipanggil Lubang Buaya. Jadi Pak Adam mengingatkan, dia kata jangan sampai Malaysia mengalami suasana sebegitu, panglima tentera kami terkorban. Ini kerana unjuran daripada kuasa-kuasa besar. Dan disitulah juga saya melihat kental jiwa Pak Adam, kental jiwa Datuk Harun Idris untuk mempertahankan bangsanya. Ya saudara, jadi bila kami berbual-bual, Pak Adam pula mengatakan, saya hairan bagaimana warga di Malaysia, warga sebangsa dengan saya, kita abang adik, saudara kena ingat, bagaimana orang Malaysia ini tidak menghormati rukun negara. Kami di Indonesia mempunyai Pancasila. Di Indonesia tu ada rukun negara yang dipanggil Pancasila. Sesiapa rakyat Indonesia yang melanggar Pancasila, mereka dianggap sebagai traitor ataupun sebagai penjenayah maupun sebagai bukan pemberontak, dia panggil apa? Pengkhianat pada negara itu. Itu Indonesia hukumnya mati. Di Indonesia Pancasila, dan di Malaysia adalah rukun negara. Begitulah dia kata harmonisnya antara Malaysia dan Indonesia. Malaysia ada rukun negara 5 perkara. Kami di Indonesia ada Pancasila juga 5 rukunnya. Cuma yang tak adanya adalah kesetiaan pada raja, sebab Indonesia tak ada raja. Itu saja, tapi itipatinya macam Pancasila, kepercayaan pada Tuhan, kita juga ada.
kedaulatan, keluruhan perlembagaan dan kedaulatan undang-undang kita juga. Jadi secara itu, jadi Pak Adam berpesan. Dia kata kejujuran serta keikhlasan terhadap bangsa itulah yang harus menjadi pegangan. Dan bila saya berbual dengan Allahyarham Datuk Arun, itulah jadi yang dititipkan kepada saya, katanya, Mal, jangan lupa kamu kena jujur pada bangsa kamu. Kamu kena ikhlas pada bangsa kamu. Ingat, tak ada lain di dunia ini. Saya kadang-kadang bila menutur kamu ini, memang saya sebablah. Saya kadang-kadang menitiskan air mata. Banyak catatan ataupun ungkapan kata-kata yang dilontarkan oleh Allahyarham Datuk Arun kepada saya yang membuatkan saya semakin kental dan semakin insaf. Bagaimana bangsa kita ini begitu mudah diperlakukan oleh orang. Dan sebab itu saya tak boleh menerima dengan percaturan politik yang mencampakkan Allahyarham Datuk Arun ke belakang jeruji besi di Pudu Jail, saudara. Tapi begitulah keadaan saudara. Dan bagaimana kata Datuk Arun, pesan pada saya, dia kata, tak apa, Mal. Setiap kali kamu membela sesuatu kebenaran itu, setiap kali itulah kamu akan dilihat salah. Tapi insya-Allah kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya. Jadi inilah pengalaman saya, saudara. Petang ni saya bercerita dengan anda pengalaman bagaimana hubungan akrab antara Menteri Luar yang juga merupakan kalau di Malaysia ni timbalan Perdana Menteri Indonesia, Pak Adam Malik, dengan Allahyarham Datuk Arun. Malah mereka berkeluarga. Bila Allahyarham Pak Adam Malik nak sambut menantu, kenduri kahwin, dan Datuk Arun akan segera membawa keluarganya ke Jakarta. Itu saudara. Jadi dalam keadaan-keadaan begini, saya amat mengharapkan bila saya memberi sambang-sambang, kita sambil-sambil minum kopi, saudara, apa yang dititipkan ini adalah memori saya. Memori saya dengan Allahyarham Datuk Arun yang saudara boleh baca juga, saudara. Tebal buku ni, saudara. Iaitu diary dari penjara. Banyak ceritanya, saudara. Tapi mungkinlah setiap petang kalau ada kesempatan saya bercerita, sambil itu kita tengok pula peristiwa-peristiwa lain. Selain Pak Adam Malik, saya juga berkesempatan berjumpa dengan Pak Suharto, mantan Presiden Indonesia. Itu waktu kunjungan Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, menghadiri upacara Sumpah Pemuda di Indonesia. Waktu itu parti politik di Indonesia adalah Parti Golkar. Parti Golkar ni dia ada Pergerakan Pemudanya, tapi dia tak panggil Pergerakan Pemuda, dia panggil KNPA, KNPI. Apa maksud saya pun tak tahulah. Tapi anggotanya, itu agak lucu sikit. Kita Pergerakan Pemuda lelaki semua. Di KNPA, di Indonesia dia panggil KNPI, dia dianggotai oleh wanita. Malahan esko-nya termasuklah pelakon Christine Hakim. Waktu kami pergi berkunjung, Datuk Najib masa itu menjadi Ketua Pergerakan Pemuda. Biro Antarabangsa dipimpin oleh sahabat saya Datuk Nazir Aziz. Jadi rombongan jawatankuasa Pemuda UMNO berkunjung untuk menghadiri jemputan daripada Indonesia Parti Golkar, iaitu upacara Hari Sumpah Pemuda sempena mengenang kemerdekaan Indonesia. Di situlah saya juga berkesempatan jumpa dengan Pak Arthur. Pun Pak Arthur juga, saya ingat lagi waktu itu peristiwa kita berbalah dengan Lee Kim Sai dalam isu yang gawat lah, berakhir dengan himpunan di Stadium TPCA. Saya jangan lupa mengamuk dalam peristiwa Adam yang melakukan tembakan liar apa semua tu, saudara. Dan dalam saat itu kita selepas itu kita pergi ke Jakarta dan menjadi tetamu pada Pemuda Golkar ataupun KNPA. Menteri dia waktu itu bermula dengan Pak Akbar Tanjung. Saya ingat lagi menteri belia atau Mampora, Menteri Belia dan Olahraga Indonesia, Pak Akbar Tanjung. Sebab itu hubungan Pak Akbar Tanjung dengan Pemuda UMNO agak rapat, saudara. Dan kami berbual, Pak Arthur tidak ada langsung sempadan ataupun protokol. Dan Pak Arthur mengingatkan, dia kata kami di Indonesia mempunyai Pancasila. Kenapa Malaysia tidak mahu menghormati rukun negara? Bukankah itu adalah antara sesuatu rukun yang digubal untuk kebaikan warganya? Kami di sini di Indonesia, Pancasila. Baru juga saya dapat tahu bahawa di Indonesia, kerana jumlah rakyatnya berbilang kaum, tetapi kerana keturunan Jawa yang mentadbir
politik Indonesia waktu itu, saudara, maka tidak boleh membicarakan keturunan di Indonesia, sama ada Banjar ke ataupun apa sajalah warga asli Indonesia, ataupun Jawa ke, Madura ke, orang Padang ke, tak boleh. Di Indonesia tidak boleh membicarakan soal ras. Bagaimana kita di Malaysia ni tak boleh bercakap soal perkara-perkara yang resis sebenarnya, Melayu, India, Cina. Dan Pak Ato kata, kenapa tidak hiduplah sebagai sebuah rumpun bangsa yang maju untuk kemajuan negara. Malaysia, kata Pak Ato, anugerah ilahi, mempunyai bumi yang subur, kepadatan penduduk tidak begitu ramai, dan Malaysia mempunyai penghasilan buminya yang hebat, serta pemimpin yang hebat-hebat juga, macam Allahyarham Tun Razak, Tengku Abdul Rahman. Cuma kerana acuan komunis, kita boleh berbalah sesama kita. Jangan diwujudkan suasana begitu. Kita harus hidup dalam rumpun negara. Ingat, kita ini adalah kumpulan Melayu Nusantara. Itu saya ingat lagi. Dan bila saya berbual dengan Allahyarham Datuk Arun, begitulah juga peringatannya kepada saya. Saya, itu kenangan silam saya, menjadi tetamu ataupun mendapat peluang berkunjung ke negara Indonesia, berjumpa dengan pemimpin-pemimpin mereka. Dan saya juga mengenang bagaimana Allahyarham Datuk Arun sentiasa mengingatkan saya, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Ya, saudara Zuhir bin Syuami, bangsa Jawa. Dia tak boleh bangsa tak boleh, bukan bangsa Jawa, tidak. Keturunan boleh, bukan bangsa, saudara. Hajah Fatimah, apa khabar? Azli Rafi'i, saudara Zuhir bin Syuami, serumpun. Betul, kita lah warga serumpun. Saudara, jadi saya sembang-sembang petang ini, di luar tu hujan sedikit. Saudara Idris Amin Adam Malik lahir di Cemua, Perak, iaitu etnik Mendaling. Oh, ya. Sebab Allahyarham Datuk Arun juga adalah keturunan orang Mendaling. Betul lah tu. Di Cemua, Perak, ya, bukan di Kampar, di Cemua. Saudara Ali Cik Mat. Ya, saudara, jika saudara nak bertanya apa-apa tentang saya, menyantuni saudara, selalunya saya buat dalam setengah jam tu, dalam 25 minit mencerita. Kalau ada persoalan yang berhubung dengan memori saya masa silam. Politik hari ini kita akan ulas jam 9.30 malam. Jadi setiap hari saya berusaha lah. Cuma semalam tak dapatlah saudara untuk saya bertemu dengan anda. Memang saya sebenarnya kadang-kadang ada kerinduan. Saudara Ghazali Saleh, apa khabar saudara? Saudara Uzer, Tangkul 63, Juni Jaafar, saudara Mak Zezwan, saudara Zainuddin, saudara Wacai Waci, saudara Etun di Instagram, Puan Hasnah, Haji Mak Nasir. Saudara, jadi kalau saudara Bain selalu ikut live saya dengan Tok Zarin, saya dengan Zarin, okay. Saya dengan Tok Zarin tak ada masalah. Sebab saya selalu cakap bahawa prinsip saya, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Masing-masing ada pandangannya. Terpulanglah. Saudara, jadi saya rasalah, sejak saya terlibat dalam politik ini, saudara, dan terlibat sebagai warga jurnalis, saya dididik untuk tidak mencampuri hal ehwal orang lain dan sentiasa menghormati tulisan orang lain. Kita tidak mewujudkan polemik. Waktu sebagai wartawan kita panggil polemik. Polemik itu kita berbalah pandangan. Saudara, soal apa yang ditulis saya, sebab itu saya baik, saudara. Saya baik dengan saudara Zuna, iaitu pelukis yang rapat dengan Parti Keadilan. Saudara Muhammad Rashid, pakai songkok sikit baru cantik. Dia petang tak pakai songkok, tak apalah, nampak botak ni, it's okay. Malam tu serius. Ini tak serius, saudara. Sambil pakai baju t-shirt ni. Saudara Razali Samad, salam KWSP. Sama-samalah kita berdoa. Puan Habibah, Karim, saudara. Kita juga saudara Nudin, saudara Taib Atan. Jadi saya dalam sembang-sembang ini, saya harus mengingatkan anda bahawa intipati berbicara saya dengan Allahyarham Datuk Arun yang begitu rapat dengan Tun Adam Malik, Menteri Luar ataupun Timbalan Perdana Menteri. Sebab di sana dia tak ada Perdana Menteri, dia panggil Presiden. Jadi selalunya dipanggil Wakil Presiden, tak silap saya. Kalau Wakil Presiden tu tinggilah darjatnya, saudara.
Saudara Baim, betul, saya orang PKR. Saya suka dengar saya okey. Banyak fakta dalam politik. Sepatutnya saudara, kita jangan berbalah. Kita jangan saling maki-memaki, carut-mencarut. Kalau kita saling bermusuh, kita tak akan dapat ilmu. Kalau kita berkawan, banyak ilmu saudara. Berkawanlah dengan siapa saja. Jangan kita, asalkan kita jangan terperangkap ataupun terpengaruh. Tapi pesan baginda Rasulullah SAW, Nabi kata, kalau boleh sebaik-baiknya persahabatan itu diumpamakan berkawanlah kamu dengan tukang penjual minyak wangi. Kerana paling tidak pun titisan air wangi itu maka membuatkan anda juga rasa wangi. Jangan elakkan berkawan dengan pandai besi, itu tukang besi. Kerana percikan api itu akan terkena pada anda. Itu jadi memilihlah kawan saya. Saya tak ada masalah. Banyak kawan-kawan cuma saya menghormati juga pandangan-pandangan. Kalau dalam parti keadilan macam ini Mustafa, Pak Mus, apa lagi yang saya baca lah, Iswardi, saya menatap. Kalau dalam UMNO ni ramailah kawan-kawan dalam BNCOM dan sebagainya. Dari PDAP saya tak nampak ramai. Dulu adalah saudara Dahlan. Kemudian daripada PAS, dulu saya berkawan dengan saudara Sayuti Omar, MSO. Dia tu memang dulu pekat PASnya, tapi sekarang ini nampaknya dia rapat dengan saudara Husham Musa dari Kelantan, saudara. Apa khabar saudara O, saudara Nizam, saudara Firdaus, saudara Aman Yatim, saudara Omar Osman. Jadi saudara, persoalan tentang politik kita bicara waktu malam jam 9.30 malam. Petang ini hanya sekadar memori, dan memori saya adalah mengulangi ataupun mengingat kembali sejarah-sejarah silam saya bersama dengan Allahyarham Datuk Harun Idris. Saudara Haji Zakaria, Pak Bilal minta pencerahan ilmu politik dalam grup ini dengan baik dan pemimpin muda. InsyaAllah. Itu yang saya titipkan bagaimana kenyataan ataupun pesan Allahyarham Datuk Harun. Dia kata kita harus mempertahankan bangsa kita. Ingat, dan sesuatu kebenaran itu setiap kali kita berjuang untuk kebenaran itu, setiap kali itulah kita akan dilihat salah. Tapi kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya. Allahyarham Datuk Harun juga mengingatkan pada saya, dia kata sejarah itu seringkali berulang-ulang, cuma berlaku di tempat dan waktu yang berbeza-beza. Allahyarham Tun Adam Malik menitipkan semangat pada saya, dia kata jagalah bangsa kita. Jangan kita izinkan warga asing mempengaruhi dan memecah belahkan warga kita. Santuni, jika ada masalah, carilah titik pertemuan di mana yang sesuai. Itu saudara, kalau saudara berpegang pada prinsip itu dan tidak mengikut kata hati. Setiap tingkah laku kita ataupun tindakan kita dalam politik, saya nak pesan pada anak-anak muda, adik-adik saya, jangan ikut kata hati. Ikut apa yang harus kita fikirkan, ikut minda dan berfakta. Jangan sekali kita mudah dipengaruhi orang dan jangan sekali kita membenci. Sebab ini pula pesan almarhumah ibu saya. Dia kata, mak saya panggil saya Meh. Meh, ingat pesan mak. Apa dia mak? Kalau kamu sayang seseorang, jangan sayang lebih-lebih. Kerana satu ketika nanti, kamu boleh membencinya. Kalau kamu benci dengan seseorang itu, jangan berlebih-lebih. Kerana satu ketika nanti, kamu mungkin sayang padanya semula. Saudara mana ni tadi? Saudara Mazhab, kita perlukan pemerintahan yang akan datang mengutamakan ekonomi negara. Benar? Kita mengutamakan bukan hanya mengutamakan ekonomi negara, tapi juga pemerintahan yang tegas, yang menjaga bangsa kita. Saudara, dan jangan sesekali kita gadaikan maruah kita. Sebab Allahyarham Datuk Harun berpesan, dia kata kita bukan warga yang dilahirkan sebagai pengemis untuk meminta-minta. Bangsa Melayu bukan bangsa pengemis. Kita adalah bangsa yang hebat satu ketika dahulu. Kita adalah pelayar hebat di samudra, merentasi
belantara samudra, gelombang yang hebat bangsa Melayu mampu meredah. Tetapi jangan kita terperangkap, akhirnya kita dijajah hanya disebabkan oleh kesilapan kita yang tidak menggunakan akal fikir. Dan soal ekonomi ini, jangan pula kita menjadi meletakkan duit adalah segala-galanya. Ingat saudara, rezeki datang daripada Allah SWT. Dan baginda Rasulullah mengingatkan kita 9/10 daripada hasil pendapatan itu yang terbaik datangnya hasil daripada perniagaan, saudara. Okey, saudara, kita jumpa lagi malam nanti jam 9.30 malam untuk saya mengulas banyak cerita. Kali ini, hari ini banyak cerita sebab saya tengok ada yang bergaduh sana, bergaduh sini, yang kena lempang. Mungkin ada juga beberapa negeri yang saya dah dapat yang akan Puan Nuridah Kamarudin Ipoh yang saya dapat katanya antara wajah-wajah calon-calon yang bakal diturunkan. Selalunya 90% itu benarlah, saudara. Begitu juga akhirnya Dewan Undangan Negeri Perak telah pun dibubarkan pada hari ini. Malam ini saya akan santuni. Kita jumpa lagi, saudara, di halaman Amir Hijaz Friends jam 9.30 malam. Pastikan anda banyak kacang, sambil dengar tu boleh makan kacang. So, saudara, selamat mengadun minuman teh petang. Saya yakin mungkin ada goreng pisang di hadapan anda. Kegemaran saya goreng pisang raja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang.